Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke bahagian terakhir dalam topik ikatan kimia, iaitu kita nak bandingkan tentang perbezaan antara sebatian ion dengan sebatian kovalen. So, untuk hari ini, kita nak capai objektif ini, iaitu kita nak pastikan kita faham tentang mengeksperimen dan juga untuk mengkaji perbezaan sifat sebatian kovalen dengan sebatian ion. Lepas tu kita perlu jelaskan kegunaan sebatian ion dan sebatian kovalen. Baik, kita dah belajar apa dia sebatian ion, contohnya natrium klorida. Dia tadi pada sebatian ion ni adalah daripada ada ion logam dengan ion bukan logam. So, dia terdiri pada logam dan unsur logam dan bukan logam bergabung dengan mendema elektron dengan satu menerima elektron untuk membentuk ion positif dan ion negatif. So, satu lagi adalah tentang sebatian kovalen yang kita juga belajar, iaitu biasanya terdiri pada unsur bukan logam bergabung dengan bukan logam yang kita kata mereka mencapai kestabilan susunan elektron oktet yang stabil melalui perkongsian elektron. So, hari ini kita nak belajar tentang perbezaan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. So, kita lihat kepada eksperimen 5.1. Dalam eksperimen ni, muka surat yang kita rujuk ni adalah 123 dalam buku teks kita. So, kita nak kaji beberapa sifat yang berbeza. Okay. So, kita ada bahan yang kita gunakan adalah plumbum bromida untuk mewakili sebatian ion, naphthalina kovalen, magnesium klorida sebatian ion dan juga cyclohexana sebagai kita kata sebatian kovalen. So, kita mula-mula kita kaji dari segi kekondaksian elektrik. So, hipotesis kita anggap bahawa kita lihat hipotesis dia kata sebatian ion mengkondaksikan elektrik dalam keadaan leburan tetapi tidak dalam keadaan pepejal. Bermakna dalam keadaan leburan kita panaskan sampai lebur baru dia mengkondaksikan elektrik. Dalam keadaan pepejal tak boleh. Manakala kalau sebatian kovalen, hipotesis dia mengatakan bahawa kekondaksian elektrik tidak berlaku atau tidak boleh mengkondaksikan elektrik dalam kedua-dua keadaan, iaitu dalam keadaan pepejal ataupun cecair. So, manipulasi kita akan guna sebatian kovalen dengan sebatian ionik, kita namakan sebagai jenis sebatian, dan gerak balas adalah kekondaksian elektrik. Ini kita boleh tunjuk dengan penyalaan mentol, dan di malakan kita akan guna carbon electrode. So, ini adalah susunan radas yang kita akan gunakan. So, kita ada bekalan arus daripada bateri yang bekalkan tenaga elektrik. So, kita ada mentol yang menunjukkan sama ada dia mengalirkan arus elektrik atau tidak. Kalau mengalir, makna mentol akan menyala. Kalau tak mengalir, maka mentol tidak akan menyala. So, ada elektrod karbon. Ini untuk kita rendam atau celup ke dalam bahan yang kita sedang uji. Dan kita masukkan ke dalam mangkuk pija yang kita masukkan tu, kita boleh masukkan plumbum bromida. Mula-mula mungkin plumbum bromida. Pepejal, lepas tu kita panaskan tu jadi cecair. Lepas tu kita boleh masukkan pula naphthalina, pepejal dan cecair. So, kita akan buat eksperimen ni. Langkah-langkahnya pelajar boleh baca sendiri. So, pada umumnya, apa yang kita perlu, kita masukkan bahan yang kita uji tu dalam keadaan pepejal. Lepas tu kita test sama ada bahan tersebut boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal. Lepas tu kita leburkan dengan panaskan dengan penundur Bunsen, dan lepas tu kita test sama ada dia mengkondaksikan elektrik atau tidak. So, kita akan jalankan kedua-dua proses tersebut untuk sebatian ionik dan sebatian kovalen, iaitu plumbum bromida dan naphthalina.
Dan kalau kita boleh faham, kita akan dapati bahawa pepejal plumbum bromida tidak mengalirkan elektrik, tapi dalam leburan dia akan mengalirkan elektrik. Pepejal untuk naphthalina dan leburan untuk naphthalina, kedua-dua tidak akan mengalirkan arus elektrik. Okey, kita pergi kepada eksperimen kedua, keterlarutan dalam air dan pelarut organik. Bermaksud kita akan masukkan, contohnya bahan yang kita gunakan adalah magnesium klorida. Kita masuk dalam air dan juga kita masuk ke dalam pelarut organik yang kita namakan sebagai cyclohexana. Okey, pelarut organik cyclohexana. So, didapati bahawa air suling magnesium klorida akan larut, tapi dalam cyclohexana magnesium klorida tidak akan larut. So, lepas tu lepas kita habis, kita tukar, kita kata set eksperimen yang baru. Kita masih ada air suling, kita masih ada cyclohexana. Dan sekarang kita masukkan naphthalina ke dalam kedua-dua ni. Bukan lagi magnesium klorida, tapi kita masukkan naphthalina. Dan naphthalina didapati bahawa tidak akan larut dalam air, tapi larut dalam cyclohexana. So, kalau kita lihat jadual ini, magnesium klorida akan larut dalam air, tapi tidak larut dalam pelarut organik cyclohexana. Naphthalina akan larut dalam cyclohexana, tapi tidak larut dalam air suling. Okay. Lepas tu kita buat eksperimen ketiga, kita nak lihat kepada takat lebur, takat didih sebatian. So, apa yang kita boleh simpulkan? Baik, kalau kita panaskan kedua-dua naphthalina dengan magnesium klorida dalam pika yang berisi air suling, air ni serentak, kita dapati naphthalina akan melebur dulu. Okey, kita akan dapati naphthalina akan melebur dulu dan apa yang berlaku adalah magnesium klorida tidak akan melebur. So, kita boleh simpulkan bahawa naphthalina mempunyai takat lebur yang lebih rendah. Magnesium klorida mempunyai takat lebur yang lebih tinggi. Okey. So, kita lihat kepada penerangan apa yang kita buat dalam eksperimen ini. So, yang pertama adalah tentang kekondaksian elektrik. Baik, kita kata sebatian ion, sebatian kovalen mempunyai sifat kekondaksian elektrik yang berbeza. Okay. So, sebatian ion ni tidak boleh mengkondaksikan dalam keadaan pepejal. Tidak boleh mengkondaksikan elektrik dalam keadaan pepejal. Mengapa? Sebab ion ni semua tersusun dengan elok dan tidak dapat bergerak bebas. Bila tidak dapat bergerak bebas dalam keadaan ini, apa yang berlaku adalah tidak ada pengaliran arus berlaku. Sebab mereka melekat antara satu sama lain, tidak boleh bergerak. So, tidak ada, mentol tidak akan menyala. Tapi apabila kita leburkan, apa yang berlaku sekarang? Ada pergerakan bebas antara ion positif dan ion negatif. So, ion positif yang warna biru ni akan pergi ke elektrod negatif karbon. Elektrod karbon negatif yang kita panggil sebagai kathod. Dan ion negatif akan pergi ke elektrod karbon atau elektrod karbon positif, iaitu yang kita namakan sebagai anode. So, bila ada pengaliran arus berlaku, kita dapati bahawa mentol akan menyala, menunjukkan arus elektrik sedang mengalir. So, kita boleh simpulkan di sini, sebatian ion dalam keadaan pepejal, dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik kerana ion-ion tidak dapat bergerak secara bebas. Tetapi dalam keadaan cecair, cikgu tambah satu lagi, cecair dan aqueous. Dalam keadaan aqueous, cecair dan aqueous boleh dapat mengalirkan elektrik sebab ion-ion dapat bergerak dengan bebas. Kalau kita lihat kepada sebatian kovalen. Sebatian kovalen ni dia tidak mengandungi sebarang ion. So, dia bersifat neutral. Benda yang bersifat neutral ni kita katakan dia tidak membawa apa-apa charge. So, dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Sama ada dalam keadaan pepejal ataupun cecair ataupun
tak ada aqueous lah untuk covalent. Mereka biasa tidak larut dalam air. Okey, ketelarutan untuk dalam air dan organik, apa yang kita faham adalah semua sebatian covalent biasanya akan larut dalam pelarut organik dan sebatian ionik akan larut dalam air. Dan sebaliknya, ionik tidak akan larut dalam pelarut organik dan sebatian covalent tidak akan larut dalam air. Itu secara umum. Okey. So, kita teruskan. Takat lebur, takat didih. Okey. Untuk takat lebur, takat didih, kita boleh lihat kepada sini bahawa sebatian ionik, takat lebur dia, takat didih dia lebih tinggi. Sebab apa? Kita dapati bahawa ikatan antara ion positif dan ion negatif, mereka terikat dengan daya tarikan elektrostatik yang sangat kuat. Positif dengan negatif tu adalah daya tarikan elektrostatik sangat kuat. So, nak leburkan dia, kita kena putuskan ikatan ni. Nak putuskan ikatan ni, kita perlu tenaga haba yang sangat banyak. So, suhu menjadi tinggi. So, tenaga haba yang banyaklah yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik yang kuat supaya sebatian ion dapat melebur. So, natrium klorida mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. So, untuk sebatian covalent, apa yang berlaku adalah kita dapati bahawa mereka ada ikatan covalent yang kuat antara karbon dengan hidrogen ni, ikatan dia kuat. Tapi antara molekul, katakan ini adalah molekul yang kita namakan sebagai molekul metana. Antara molekul metana 1 dengan molekul metana 2, mereka terikat bukan dengan ikatan covalent, tapi mereka terikat dengan daya tarikan van der Waals yang kita kata lemah. Okay? Daya tarikan ni kita panggil sebagai daya tarikan yang special, nama dia van der Waals, mengikut seorang ahli saintis. So, daya tarikan ni adalah tarikan yang lemah. Bila lemah, kita hanya perlu tenaga haba yang rendah sedikit saja untuk mengatasi daya tarikan tersebut. So, bila perlu sedikit haba, maka takat lebur, takat didih adalah lebih rendah. Okey ya. Baik, kita lihat kepada struktur sebatian covalent. Kita selalu kata sebatian covalent ni ada yang kita kata mempunyai takat lebur, takat didih yang rendah. Tak semestinya selalu dalam keadaan demikian. Sebab sebatian covalent kita boleh pecahkan kepada dua jenis. Sebatian covalent yang merupakan molekul ringkas, makna molekul dia dua atau tiga atom bergabung. Satu lagi adalah sebatian covalent yang kita panggil sebagai molekul gergasi. Yang ni mereka mempunyai atom-atom yang berbeza atau sama, tapi mereka bergabung secara panjang dan besar. Mereka bukan 2-3, tapi mungkin berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus gabung sekali. So, kita panggil dia sebagai molekul gergasi. Okay? So, yang molekul ringkas ni, ikatan covalent ni adalah ikatan yang kuat. Ikatan covalent yang kita cikgu lukis kat sini adalah ikatan yang kuat. Tapi bila pergi ke molekul yang lain, yang kuat juga, molekul lain dengan molekul ni, mereka terikat dengan ikatan van der Waals yang lemah. So, untuk leburkan atau didihkan, dia perlu hanya putuskan ikatan van der Waals tu. So, kita kata, bila senang putuskan, bila perlu sedikit haba, maka kita kata takat lebur, takat didih dia rendah. Yang ini, ikatan-ikatan ni semua ikatan covalent yang sangat kuat. Dia tak ada ikatan van der Waals. Bila nak putuskan, terpaksa putuskan ikatan covalent. Dan sangat susah untuk putuskan ikatan covalent ni. So, untuk sebatian covalent molekul gergasi, mereka mempunyai takat lebur dan takat didih yang sangat tinggi.
Contoh intan dan belian adalah satu sebatian kovalen yang kita kata molekul gergasi. Ini silikon dioksida mungkin dalam bentuk pasir. Pasir, kalau nak leburkan pasir memang perlu haba yang sangat tinggi, beribu darjah Celsius. Okay. So dari sini kita faham bahawa untuk struktur molekul ringkas, dia adalah kecil dan ringkas, dan untuk molekul gergasi ini ataupun kita namakan sebagai molekul gergasi, struktur dia besar dan biasanya hanya bentuk dalam pepejal. Tadi yang struktur ringkas ni dia kadang-kadang dalam bentuk pepejal, cecair dan gas. Baik, untuk yang ringkas ini, kovalen dia memang kuat. Ikatan kovalen sentiasa kuat. Tapi mereka bukan terikat kovalen sebab dia kecil, maka mereka terikat dengan kita kata molekul A dengan molekul B akan terikat dengan van der Waals yang lemah. So kita perlu sangat sedikit haba untuk putuskan ikatan. So takat lebur, takat didih adalah rendah. Kovalen pula adalah untuk molekul gergasi ni, dia adalah kita kata kovalen dia, ikatan dia kuat. Dia tidak ada ikatan van der Waals. Tak ada ikatan van der Waals. So nak putuskan dia sangat susah, kita perlu banyak haba, maka takat lebur, takat didih dia adalah jauh lebih tinggi. Okey, kita pergi ke bahagian yang terakhir, kegunaan sebatian ion dan sebatian kovalen. Yang ini kita boleh baca dengan cepat. So dalam sektor industri, okey, ini adalah kita kata sebatian ion lithium iodida yang digunakan dalam bateri, iaitu sebatian ionik. Okay, cat yang kita gunakan dalam cat biasa, dia ada sebatian kovalen. Okay, ada pigmen dan pelarut terpenting. Sektor baja, sektor pertanian, kita ada baja yang dibuat daripada ammonium nitrate, ammonium nitrate dan kalium klorida. Okay, so ini adalah sebatian ionik. Racun perosak, ini adalah sebatian kovalen. Contohnya bromoetana dan kloropikrin. Okay, contoh lain perubatan, kita lihat sekejap. Okay. Okay, so bila kita mengalami sakit gastrik, okay, kita akan makan ubat gastrik yang mungkin mempunyai sifat alkali sedikit. Dalam dia ada sebatian ionik yang kita panggil sebagai natrium bicarbonate, natrium hidrogen karbonat ni. Okay, dia boleh meneutralkan asid dalam badan kita, dalam perut kita. Paracetamol, ubat yang kita makan semasa kita demam, ini adalah sebatian kovalen. Dan deterjen untuk rumah, kegunaan rumah, deterjen yang kita guna untuk basuh kain kita adalah sebatian ionik, natrium klorat dan juga gliserol. Okay, kita guna untuk penjagaan kulit, untuk melebabkan kulit dan membantu mencegah kulit kering. Okay, itu adalah sebatian kovalen. So, untuk kerja hari ini, kita cuba jawab soalan ni. Kita perlu layari internet untuk mencari masalah ataupun keburukan ataupun benda negatif daripada perindustrian, pertanian, perubatan dan kegunaan rumah untuk sebatian ionik dan sebatian kovalen. Lepas tu kita cuba jawab soalan uji kendiri 5.7 dan modul sekolah 5.7. Baik, kita belajar sampai hari ini saja. Di sini saja.